Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا تقبل صيامنا وصلاتنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada tengah hari yang mulia ini. InsyaAllah kita akan mengadakan satu barnamij, satu susunan di dalam bulan Al-Quran ini, bulan Ramadan. Kita akan sama-sama tadabbur akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Sepatut dan layak bagi kita mensahuti bulan Al-Quran dengan kita memahami tadabbur akan isi kandungan kitab Allah Ta'ala sebagai kitab yang kita nak pakai hidup. InsyaAllah barnamij kita ni, jadual kita akan mula buku 2 lah. Setiap-tiap hari buku 2 tu kita boleh tunggu biiznillahi ta'ala. Malaikat ada keuzuran mana tu, insya-Allah kita akan i'lan dan isytihar melalui qanat kita ni biiznillahi ta'ala. Pada perjumpaan kita sekali ni, kita nak tengok isi kandungan Al-Quranul Karim daripada surah Al-Fath, surah kemenangan, pembukaan. Jadi surah ni satu surah yang Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi kita tadi itu telah hijrah kepada negeri Madinatul Munawwarah. Jadi semua pendapat alim ulama kita yang mu'tamad, dia kata surah ni adalah turun di masa setelah daripada hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada negeri Madinah,
dinamakan Suratul Madani, Suratul Madaniyah. Dan ada satu kumpulan tak ramai mana di kalangan ulama, dia kata turunnya surah ini pada tempat di antara Makkah dan Madinah. Dia iktibar, dia kira balik makan, tempat. Adapun jumhurul ulama yang mu'tabar, yang mu'tamad, yang berdasar tegas di atas landasan ilmu pengetahuan, dia kata surah ni adalah surah Madani. Tak ada kira tempat. Kira kata apabila Nabi hijrah kepada negeri Madinah, maka surah ni adalah surah Madani. Lepas pada turunnya Quran, lepas daripada Nabi hijrah pada negeri Madinah, maka adalah surah Madani semata-mata. Ada satu kumpulan ulama yang kira tempat. Kira tempat ni turun di antara Mekah dan Madinah. Setelah daripada Nabi itu paling belakang daripada Sulhul Hudaibiyah yang berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak letaknya permusuhan di antara orang beriman dan orang yang tidak beriman 10 tahun. Maka masa itulah setelah daripada Nabi paling belakang daripada Sulhul Hudaibiyah, itulah surah ni turun di antara Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Ini adalah perkara-perkara yang kita sebagai umat Islam mengetahui sebagai ilmu pengetahuan untuk kita beramal dan berpegang dan faham di atas landasan ilmu yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan meriwayatkan oleh Malik, Imam, daripada Zaid ibni Aslam, daripada Aslam ayahnya daripada Umar ibni Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hadis ni riwayat daripada Umar radhiyallahu an, mengeluarkan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari dan Tirmizi dan Imam Malik di dalam Muwatta dan Imam Ahmad di dalam Musnad. Daripada hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu an, qal, berkatanya Umar, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Adalah kumpulan kami ini, kunna makna adalah kumpulan kita, puak kita berserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, duduk di dalam keadaan musafir. Musafir apabila itlaq tak kurang daripada 2 marhalah. Satu marhalah ni 40 kilo lebih lah. 2 marhalah baru dinamakan seorang itu mengerjakan musafir. Yang harus bagi seorang itu nak ambil rukhsah dalam as-siyam ataupun as-salah. Nak qasa dan al-jam' dalam as-salah, dan nak buka as-siyam semasa musafir. Umar dia kata, kami ini berserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam musafir. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kata, laqad anzalatil barihah alayya suratun hiya ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kepada Umar, sesungguhnya telah turun di atas aku ni kemarin satu surah. Surah itu sekasih-kasih kepada aku daripada dunia dan isi kandungan yang ada di dalam ad-dunya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, turun di atasku ni satu surah yang lebih berharga di sisi aku daripada dunia dan apa hiasan di dalam dunia. Kerana surah ini adalah satu perkara yang
nak mengkekalkan amalan kita dengannya sehingga tidak ada hari penyudahan. Adapun dunia dan barang yang ada di dalamnya, semua perkara itu adalah perkara yang akan habis. Umur dia, masa dia, kelazatan dia, dan semua daripada mata benda dia akan hilang daripadanya. Tidak berkekal walaupun satu perkara pun. Yang kekal iaitu amalan serta dengan kebaikan yang ada sekali dengan diri manusia. Yang ada dengan diri manusia iaitu ruh manusia, bukan jasad manusia sahaja. Jasad ni Allah Ta'ala jadi di dalam dunia sepatut dan layaknya dengan kehinaan dunia, dia akan fana, dia akan binasa, dia akan hilang. Akan tetapi perkara yang ada di dalam jasad iaitu ar-ruh, dia akan kekal abadi serta dengan amalan kebaikan yang kita usaha daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Nabi kata, ini surah ni lebih kasih kepada aku daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Thumma qara'a, kemudian Nabi pun baca sallallahu alaihi wasallam, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberi kemenangan kepada engkau ya Rasulullah sebagai keterangan yang nyata. Inna fatahna laka fatham mubina. Mengeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daripada seorang tokoh ulama Al-Qa'nabi, daripada Malik ibn Anas radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Anas radhiyallahu an, annahu qala, tak kala annahu qala, mana Anas itu berkata, lamma insarafna min Makkah wa qad mana'na min nusukina, tak kala telah berpaling kumpulan kita daripada Makkah, yakni tahun yang ke-6 daripada hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumpulan daripada umat Islam lebih daripada 1,400 orang lebih datang daripada Madinatul Munawwarah menujukan kepada Makkah Al-Mukarramah untuk mengerjakan umrah. Akan tetapi pada tahun itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dihalangkan. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan para sahabat tak sempat hendak mengerjakan umrah di Makkah Al-Mukarramah, di dalam kawasan Tanah Haram ataupun kawasan Masjidil Haram. Lalu apabila ditegahkan akan perbuatan tersebut, azamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak balik kepada negeri Madinatul Munawwarah. Kadang kita keluar mari ini bukan hendak menyerang, hendak menghalangkan ataupun berperang, tidak. Semata-mata datang kami dan kumpulan kami di sini untuk hendak membuatkan ibadat al-umrah nusuk. Akan tetapi mana'na, Anas kata ditegahkan kumpulan kami daripada nusukina, daripada umrah yang kami nak kerja. Apabila gitu, wabina minal huzn wal ka'abah syai'un azim, maka terasalah di dalam hati-hati kumpulan kita sekali dengan orang-orang yang lain lagi, berasa rusing, berasanya duka cita, sesuatu yang tidak kita nak boleh garislah di dalam hati para sahabat yang gembira hendak membuatkan umrah, buatkan ibadat yang mentaqarrubkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dihalang, terasalah di dalam hati perkara-perkara hak yang luka tadi. Maka Anas kata, fa anzalallahu hadhihi surah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan akan ini surah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, setelah daripada surah ini turun di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun sabda kata, hiya ahabbu ilayya min jami'id dunya. Ini surah
sekasih-kasih kepada aku daripada sekalian ini dunia. Dunia ni tidak ada harga. Dalam arti kata, dia tidak memuaskan akan kita. Tak puas dalam arti kata, tak kekal perkara tadi. Lalu Nabi kata, surah Quran ni ahabbu ilayya, sekasih-kasih kepada aku lebih daripada semua ini dunia. Itu adalah asbab yang menurunkan akan ini ayat, ini surah, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita perkara-perkara, sebab-sebab yang kita itu agak kata bolehlah mengetahui ilmu pengetahuan daripada apa yang mereka itu telah khabarkan kepada kita. Ayat pertama, cuba kita ambil Quran lah, kita tengok Al-Quranul Karim, supaya kita tadi itu tak terlari daripada fahamnya Quran mengikut kehendak kita. Allah Ta'ala kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah di sini laisa minas surah, lain daripada surah. Dia tu bukan surah daripada surah Al-Fath. Akan tetapi dimustahabkan kita itu membacakan dia awal daripada surah dengan ittifaq para ulama al-muslimin ada Malikiyah, lain daripada mazhab Maliki. Dia kata di sini, dengan nama bagi Allah yang amat pemurah lagi amat pengasihani, inna fatahna laka fatham mubina. Inna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Kalimah inna, sesungguhnya kami. Kami di sini makna Allah Subhanahu wa taala lah yang fatahna. Kalimah fatahna, kalimah fataha mana buka. Perkara yang terkatup, maka buka. Seumpama kata kita katuknya pintu, apabila kita bunyinya suara orang panggil, orang mintanya hajat, minta pertolongan, kita buka. Seolah Allah kata, sahabat Nabi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam habisnya perasaan yang terbukanya hati untuk menerimakan kebaikan daripada Allah, ganjaran daripada Allah setelah daripada mereka itu nak kerjanya umrah, tetapi Quraisy itu tutupnya pintu, tutupnya negara, tutupnya jalan untuk menujukan kepada Baitullahil Al-Haram. Apabila gitu hati sahabat yang terbuka dengan caranya lapang, jadi terkatup dengan sebab adanya halangan daripada kalangan Quraisy yang dia tu sekat dan halangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali dengan para sahabat. Lalu Allah Subhanahu wa taala itu membuka perkara yang Quraisy itu katuk, buka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembukaan ni makna cetuhkan jalan keluar daripada kita duk gelap, daripada kita tak nampak, daripada jalan yang kita berasa sutuk, bukanya jalan, nampaknya jalan keluar, nampaknya jalan yang lulus. Pembukaan ini Allah Subhanahu wa taala yang buka, bukan orang yang lain, bukan makhluk, bahkan khaliqu kulli syai', Allah Ta'ala yang menjadikan segala-gala makhluk yang membukakan. Dengan sebab itu apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan akan ini ayat, jadi dia kata hiya ahabbu ilayya min hadhihi dunya wa ma fiha. Dia adalah sekasih-kasih kepada aku daripada ini dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Kerana dunia ni apabila kita tadi itu sutuk jalan, dia tak boleh nak tolongkan gapa-gapa kita. Manusia daripada dunia ni, daripada tu, daripada ni, apabila kita sutuk jalan, dia nak tolong apa kita tak boleh. Sama ada perkataan, sama ada perbuatan, sama ada rancangan, sama ada bergapa pun tak kuasa. Tetapi Allah Ta'ala itu apabila kita yaljak, kembali kelik pada Tuhan, Tuhan akan buka pembukaan manusia tadi itu, makhluk tadi itu ada tertutup, dia jadi terbuka. Dengan sebab itulah hati Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam berasa kata
ada jalan keluar, ada jalan nak menyawa daripada duk sebab, daripada perkara yang jadi berasa putuhnya jalan, putuhnya apa yang kata jalan keluar. Tak putus harapan Nabi kita tak pernah putus, akan tetapi jalan nak keluar tu tak nampak, jalan gelap. Allah Ta'ala kata, inna fatahna laka, kami bukakan, sesungguhnya kami bukakan kepada engkau ya Rasulullah, laka, bagi engkau. Allah khusus, tak ada kata laka walahum, tak ada kata gitu, bagi engkau dan bagi mereka itu sahabat. Kenapa tak kata lagu tu? Kerana memadai apabila bukanya Allah Ta'ala kepada ketua, pengikut bagi ketua akan sendiri, automatik, tak kena rayak dua kali. Siapa dia ikutnya Nabi, cerak dia akan dapat kemenangan, kejayaan, jalan keluar dengan tidak ada sutuk bagi dia jalan. Ini perkara-perkara yang kita sebagai umat Islam pasti kita kena faham. Inna, sesungguhnya kami, fatahna, sesungguhnya kami telah berikan kemenangan. Allah. Ulama dia beri makna kemenangan, bukan sekadar makna pembukaan. Maksudnya kemenangan. Dia mau kata kemenangan apanya sini? Kemenangan apanya kita tak boleh nak masuk Makkah? Ini hadza aqlul insan. Ini akal manusia. Akan tetapi rancangan Allah, pembantuan Allah, pertolongan Allah, pemberian Allah, pembukaan Allah, ini tidak. Fauqal khayal, atas daripada benda hak manusia itu duk khayalan tu lagi. Faman tamassaka bihablillahil matin najah. Siapa dia pegang dengan tali Allah Ta'ala yang teguh, jaya kata. Nabi apabila turun surah ni, daripada muka dia yang berasa kata gham, ada serabu, ada rusing, dia senyum. Allah kata senyum di dalam. Apabila tenangnya manusia di dalam, berkesannya ketenangan itu kepada wajah seseorang. Kepada muka seseorang itu jadi tenang. Lalu laka fatham mubina, sebagai pembukaan, sebagai satu kemenangan yang nyata. Coba kita tengok. Kalimah inna fatahna ay qadayna laka qadaan bayyinan. Qada, ulama tafsir kata fatahna ay qadayna. Qadayna mana buat keputusan bagi engkau sebagai keputusan yang nyata. Allah Ta'ala ni apabila dia buat keputusan, la mu'aqqiba li hukmih, tidak ada siapa boleh nak halangkan keputusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna keputusan di sini? Yakni qada, menghukumkan dengan berikan pertolongan, kemenangan di atas teru bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Itu makna kata fatham mubina. Di sinilah kita sebagai umat Islam kena ambil tahu kata isyarat yang Allah Ta'ala beri fahamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata inna fatahna laka fatham mubina, tu makna macam mana? Yakni maknanya kebanyakan daripada ahli tafsir dia kata kena kepada sulhul Hudaibiyah. Sulhul Hudaibiyah ni sebagaimana maklum yang kita telah khabar pada awal jilsah tadi, yakni sulhul Hudaibiyah berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah, yang berlaku di antara musyrikin dan muslimin. Buat perjanjian damai di antara dua pihak 10 tahun. Tidak ada seteru, tidak ada peperangan di antara satu sama lain 10 tahun. Apa ratik yang kita akan dapat daripada sulhul Hudaibiyah, kedamaian? Gapo ratik? Kedamaian ni perkara yang ada dalam Islam. Islam tak mendahului kekuatan di atas kedamaian. Ini khuzha qa'idah. Ambil satu peringatan daripada syarak. Islam tidak mendahului keganasan, kepanasan, kekuatan di atas kedamaian. Kalau ada jalan untuk mendamaikan, mendamaikan dulu. Terutama
orang yang adanya akal fikiran dan bukanya peluang, utamanya kita sebagai orang Islam, boleh kita berdamai di atas syarat-syarat yang digariskan di dalam perdamaian yang tak bercenggah dengan syariat al-Islamiyah yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat kita. Ini kita kena faham. Ini kita kena faham. Kita sebagai umat Islam jangan jadi mangsa kepada mana-mana pihak untuk kita menghabiskan maruah kita, menghabiskan keberkatan hidup kita, menghabiskan kekuatan kita dengan kita tadi itu tak pandai nak kira. Tak pandai nak main dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan orang yang menghalangkan agama kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh tauladan yang baik di dalam masalah perdamaian. Bukan sekadar dalam masalah amal ibadah, bukan sekadar dalam masalah rumah tangga dan sebagainya. Semua Nabi kita adalah baik belaka, yang dia itu buat contoh tauladan bagi kita. Apabila gitu, Umar radhiyallahu an, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada hadis Sah Ibn Hunayf radhiyallahu an, dia katakan, Umar tanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lamma anzalallahu tabaraka wa ta'ala hadhihi surah." Tak kala turunnya akan ini surah, faqala Umar, maka katanya Umar, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afathun hu? Adakah pembukaan ini ya Rasulullah?" Pembukaan kan kemenangan kalau guni ya Rasulullah. Apabila turunnya basyarah daripada Allah, berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala di atas Rasulullah, maka Rasulullah bacanya ayat ni atas sahabat, Umar tu tanya, afathun hu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, afathun hu? Dia ni adalah pembukaan, kemenangan di atas tugas-tugas kita ke? Bagaimana wahai Rasulullah? Faqala an-nabiy alaihi salatu wassalam, qala na'am. Ya. Allah. Allah kata, gapo yang kita nak hasil di sini? Nak faham kata kemenangan tadi itu permulaan yagi dengan perkataan dan pahaman. Jangan kita dak kira kata mananya kemenangan sedangkan kita tak boleh masuk Makkah. Ini bukan. Ini cara memikir madiyah. Pemikir madiyah lagu mana? Yang ni pemikirnya benda manusia sakut dengan benda. Bukan sakut dengan ajaran. Kalau bahasa Sia tak ada kiaukang kap udomkan. Nak kepada waktu, nak kepada muga sahaja. Orang umpama ning tak akan boleh nak akadnya agama Islam. Orang nak berjaya pasti dia kena duduk di atas ajaran, duduk dengan fikiran, duduk dengan alasan, duduk dengan kebenaran, bukan duduk dengan muga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bacanya ayat ni, sahabat tengok depan dia boh ke jalan kelik daripada Makkah menuju kepada Madinatul Munawwarah. Ayat ni turun kepada Nabi, di atas Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Nabi riwayat kata, inna fatahna laka fatham mubina. Lalu Umar tadi itu dengar akan ayat ini, Umar tanya, sedangkan jalan nak kelik kepada Madinah. Nak kelik pada Madinah, tanya kata, afathun ya Rasulullah? Ini pembukaan, afathun hu ya Rasulullah? Ini pembukaan kemenangan kita kalau gimana ya Rasulullah? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na'am. Umar ni adalah orang yang ada pendirian yang tetap. Dia tanya Nabi, pembukaan kalau gimana ya Rasulullah? Sedangkan jalan yang duk kelik. Kalau tengok pada kacamata zahir, seolah kata kita ni tak ada boleh pembukaan lagu mana kita tak boleh masuk Makkah. Tapi Umar dia faham, dia bukan fahamnya qasirah dengan pendek-pendek. Dia tengok jauh lagi. Kita hundur sejakah tapi kita boleh pergi 1000 jakah. Buat apa kita tak boleh hundur? Kalau ulah Nabi itu nak kerah, tak boleh. Kami nak masuknya Makkah. Mati orang kita ada. Balik Quraisy berkerah, balik kita pun jadi siap priap. Seolah kata rugi balik kita. Lalu Umar dia faham maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun faham maksud
daripada rancangan yang Tuhan itu dah mengatur. Nabi royak pada Umar kata, ya betul. Ini adalah kemenangan. Jalan nak kelik. Kalau kita orang madi, nak benar lagu mana, nak dapat kemenangan lagu mana, sedangkan kita duk kelik dah ni kemenangan apa? Ni orang kita. Orang kita ni ya terkadang orang hak tak ada nya cara mikir ni, ya nak buat tu pun ya kira tak berjaya. Nak pergi beli barang, kedai tu buka, kedai gidak lagi. Kedai buka kedai ni, saya tanya dulu. Orang hak berjaya ni dia pergi tengok kamar dia apabila beli kedai yang nak pergi beli barang buka, dia beli barang. Kalau tak ada dia pergi ke lain. Itu makna orang yang ada pendirian yang tetap. Hak ni tak. Hak tak boleh kerja besar ni. Buka kedai kita nak pergi ni. Tak ada nak start lagi. Apa nama perjalanan ataupun mutu ataupun kereta. Tak ada nak start lagi. Kedai buka kedai. Tengok. Jauhnya di antara tarbiyah orang umpama tu dengan tarbiyah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi. Ni pembukaan tak ada lagi tapi Nabi janji kata, "Fathun hu ya Rasulullah." Qala na'am. Ini pembukaan. Tu ada jalak-lek pembukaan. Tu nak ayat tengah sabar. Ni terkadang kita tak ada buat gapo tangan kita. Cara mikir kita kedok belakang. Salbiyat orang panggil. Bahasa siapa panggil? Kita tanglop, mikir balik. Apa nama? Nak jatuh semata. Tak ada nak akak. Bagaimana nak naik? Orang pesen ning, orang pesen umat ni, ini nak ayat kata dia boleh bawanya agama. Bawanya din. Pada agama kita, boleh bawa perkara-perkara ni hadap ke depan. Maka, pembukaan yang besar sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata sebenarnya. Macam mana ni dia? Dia kata, ahli tafsir dia kata, sesungguhnya sulhul Hudaibiyah ini walaupun nampak Nabi kembali tak masuk Makkah, tapi buat perjanjian siap di antara musyrikun dan pihak Nabi. Kenapa boleh buat perjanjian? Faedah satu lagi, faedatu ataupun lafah satu pemikiran satu lagi. Kenapa boleh Nabi itu boleh buat sulh, boleh buat perdamaian? Kenapa? Kerana Nabi tadi itu ambil pendirian hijrah daripada Makkahul Mukarramah kepada Madinatul Munawwarah. Nak duduk buat apa tepat tak boleh kita nak buat hijrah. Kalau Nabi usaha nak duduk juga di Mekah, agama Islam tak akan boleh naik. Kenapa? Kerana pembesar-pembesar dia, kuku-kuku besi dia tadi itu, duk katuknya Nabi, sampai kata boleh naik apa. Nabi ambil pendirian dengan izin daripada Allah, hijrah daripada Makkahul Mukarramah kepada Madinatul Munawwarah. Binanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan negara, binanya ummah, binanya kemajuan, kehebatan di Madinatul Munawwarah. Apabila mari kepada Makkahul Mukarramah setelah daripada bina pakai masa 5 tahun lebih, tahun yang kena mari kepada Makkahul Mukarramah, duduk tengah jalan dia mau sekat. Tak seri masuk. Tapi walaupun sekat, tetapi mereka itu nampak kata Nabi itu adanya negara, adanya kekuatan, adanya ekonomi, adanya pengikut, adanya perkara-perkara yang sebagai asas. Dia kata kita tak boleh buat main-main dah dengan ashabi Muhammad. Tak boleh buat main-main dah dengan Muhammad dan pengikut dia. Mereka itu ada negara dah. Negara boleh ada. Kenapa? Kerana dia hijrah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah pada negeri satu lagi. Lalu dia kata, kita mari perdamai. Mari perdamai ini gapo tu? Arti gapo? Nak ayat kata pandangan Quraisy tadi itu, dia tengok kata Nabi kita ni ada kemuliaan. Adanya benda yang ada di tangan. Daripada kekuatan. Tak boleh nak buat main-main dah. Ini nak kita faham. Seolah kata Quraisy ni buat kira. Kalaulah Nabi ini lekeh, kumpulan ini lekeh, nak buat kira buat apa? Nak perdamai buat apa? Lalu, Nabi kata, tak apa. Kita buat perdamaian. Perdamaian ini, sehingga Nabi Muhammad SAW turun daripada pangkat kerasulan. Kira. Turun daripada ke pangkat kerasulan macam mana? Kita pernah dengar dalam sejarah. Macam mana? Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulis di kertas perdamaian. Marinya Suhaib
balik musyrikin, dia kata, kami tak kenal ni Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tu tak? Dia tak kenal, bukan tak kenal. Sebab dalam ayat Quran, wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Dia kata tidaklah turunnya Tuhan yang bernama Rahman. Kalau gitu mu ni kenal kata Allah ni nama Rahman. Tapi mu tak kenal hari ni. Awak tak kenal dengan tak kenal yang lain. Lalu dia suruh tulis bismillah bismikallahumma. Bismikallahumma. Tulis lagu tu. Tak usah tulis bismillahirrahmanirrahim. Tak apa lagi. Nabi kata wui ke dia. Sanggup lagi. Asalkan ada masalah, sanggup lagi. Tak ada punah ke apa bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh tulis gini. Tulis bismikallahumma. Tulis. Min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku ni mengaku kata Muhammad Rasulullah, aku tak halanglah puakmu daripada buat kerja umrah ni. Tulis min Muhammad ibni Abdullah kama kunta taktub. Sebagaimana puakmu tulis dulu-dulu. Tulis gitu. Kami kenal Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Ali orang yang tulis tadi itu tak kuasa nak sapuh kata itu, ketar tangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, "Di mana ya Ali? Sapuh ya Ali?" Ali kata, "Aku tak kuasa nak buat, buat sendirilah ya Rasulullah, aku tak kuasa nak buat." "Di mana ya Rasul? Di mana ya Ali?" Royak, kalimah dari mana? Ali tunjuk, ni kalimah duduk sini. Lalu Nabi letakkan jari dia di lidah, ambil air sikit, kamar dia sapuh sendiri. Sapuh kalimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapuh tu. Tulis min Muhammad ibni Abdullah. Ini satu pemikiran yang besar sekali daripada Nabi. Di sini panggil Nabi takdimkan maslahatil ummah ala maslahatil nafsihi. Seolah kata Nabi itu taknya fursah ataupun apa maslahah, benda yang nak dapatnya kemuliaan bagi ummah di atas diri dia. Sedangkan diri dia Rasul ke tak? Rasul. Belum daripada dia nak sapuh, dia kata pada Suhaib, Inni Rasulullah wa in kunta takdzib alayya. Aku ni Rasulullah sekali pun mu tak percaya, la tusaddiquni, mu tak benarkan aku, tapi aku Rasulullah. Ini panggil hujah Nabi kita di atas dia. Nabi sapuh sendiri. Nak royak pangkat Nabi jangan turun. Supaya nak dapatnya kemaslahatan 10 tahun ada perdamaian, Nabi buat kerja. Pas kita tak pandang nak buat perdamaian, nak pergi dengan kekerasan semata, ambil sunnah Nabi mana? Cara Nabi mana? Kita semata-mata kena belaga bahu sama. Kena belaga lutut sama. Belaga tulang kering sama. Ambil sunnah Nabi di mana? Kita tengok sunnah mana? Kita tengok pia jadi orang yang nak bawa Islam. Orang yang nak bawakan fikiran kita. Contoh tauladan bagi kita siapa, kita ambil siapa yang nak bawa. Man kita bawa. Di sini kita kena faham. Di sini kita kena faham. Kita sebagai umat Islam kena faham. Biar kamu di sini. Lalu sudah buat perdamaian, gapo kita hasil? Apakah yang kita hasil daripada perdamaian sekali ini? Dia kata perdamaian Sulhul Hudaibiyah sebesar-besar pembukaan kemenangan yang ada di dalam Islam. Kerana boleh kita tadi itu memperdamaikan di antara seteru kita dengan kita. Apabila letaknya peperangan 10 tahun menyebabkan orang-orang musyrikun tadi itu ikhtalata. Kalau mau ikhtalata jadi masuk gimari, muamalah di antara satu sama lain. Ni salah kata dia muamalah di antara satu sama lain. Orang Islam dengan orang yang bukan Islam boleh muamalah gimari. Apa makna muamalah gimari? Boleh buat menega di antara satu sama lain. Boleh tak kita buat menega di antara orang tak beriman dengan orang beriman? Ijma' ulama kata boleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat contoh tauladan. Boleh saing gimari walaupun tidak adanya sifat mahabbah imaniyah di antara satu sama lain. Tapi mahabbah al-insaniyah boleh kita satu tangis sebagaimana dia pun manusia, kita sebagai manusia, tak ada apa. Agama dia, agama kita, syariat dia, syariat kita. Tapi muamalah yabqa. Tetap dia ada. Jadi orang musyrikun dulu hak faham salah terhadap Islam kerana dia dengar sebelah.
Telinga ada dua, mata ada dua, dengar sebelah, tengok sebelah. Sebab tu faham Islam salah. Nabi buat perdamaian, orang musyrikun tadi itu mari duduk dengan orang Islam. Mari saing berkawan dengan orang Islam. Mari muamalah dengan orang Islam. Sehingga mereka boleh dengarnya Al-Quran. Hak ni anak. Dengar Al-Quranul Karim. Boleh fahamnya Al-Quranul Karim daripada pentafsiran orang Islam. Boleh dengar Quran daripada pembaca orang Islam, bolehnya faham Quran daripada orang Islam. Mungkin ya kurang ya bahasa Arab ya apa ya tak faham. Supaya orang bukan agama Islam duk negara Islam. Umpama negara Malaysia kita ni, orang bukan Islam tapi orang kecek bahasa Islam, terkadang Tok Guru ni azik ngajar yang mari dengar. Nak we faham kata, ya nak dengar. Ya dengar faham. Ya nak terima tak terima, hak tu ajaran tu duk serah di tangan Tuhan. Kita tak kuasa lagi ganggu di situ. Lalu dia mari dengar Quran. Supaya juga dengan orang Islam yang jauh daripada tarbiyah Islam, jauh pada Quran, jauh pada hadis, apabila orang Islam yang ada Quran, ada hadis, muamalat dengan Quran, dengan hadis, dia baca perkara tadi itu, jadi molek. Jadi orang duk dengar kata, orang ni tak pakai ulama ni, pakai Quran hadis saja. Apabila yang mari duk sungguh, mari sains sungguh, mereka pakai ulama supa. Bahkan ulama dia yang pakai lebih tua pada hak kita pakai lagi. Jadi seolah kata sulh tadi itu ada kebaikan di antara dua pihak gi mari. Ada kebaikan di antara dua pihak gi mari. Ini nak kita faham kata kita sebagai umat Islam boleh kita faham di sini. Apabila gitu fakhtalata al-musyrikun ma'al muslimin. Campur di antara orang hak bukan Islam dengan orang Islam. Sehingga boleh dengar Quran dan boleh tengoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gerak-geri Nabi Muhammad lagu mana? Apa panggil mahasinil Islam. Kebaikan Islam dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana muamalah dengan dia. Sehingga Nabi tadi itu orang menyakiti dia, ya tak marah balik. Nabi Muhammad orang buat dia, ya tak buat balik. Seolah kata wi maaf kepada orang hati besar, hati murah, hati luah, pandangan pun luah. Hak orang duk bubuh tadi itu berasa hilang habis. Sebab itulah salah satu daripada cara mereka yang nak sekatnya jalannya Tuhan, dia tak sewi sign dengan orang Islam. Dia tak sewi pergi mari dengan antara jalannya orang Islam sesama sama apa nama dengan orang Islam, dia tak wi. Tak wi dengar, tak wi sign. Walaupun ada sulh. Ini apa yang cara musuh Allah Subhanahu Wa Taala hak Tuhan katuk mata hati. Kita sebagai orang Islam jangan ambil pakar tu. Terkadang setengah-setengah daripada orang hak nisbah daripada Islam ambil cara tu pergi pakar. Jangan saing demo tu. Jangan pakar demo tu. Jangan dengar demo tu. Kita sebagai orang Islam, kalau orang baca Quran, baca hadis, tapi orang sekatkan kita daripada jalan, maka cik tu kata orang ni ambil jalan ni kurih mai pakar. Tu haram, kita ambil jalan tu haram. Berdosa besar. Nampak tu tak? Tak kira boleh puasa, boleh Ramadan, boleh Quran, tak Quran. Lain pada sebelah boleh tu teruk lagi. Ni tak kira. Sebab daging darah dia tadi itu termati dengan perkara-perkara yang Allah Ta'ala tadi itu kandak kita baik. Dengan sebab usaha dia nak macam tu. Lalu musyrikun itu mari dengar Quran. Quran ni molek, dia kata. Nabi Muhammad berperangai molek, sahabat berperangai molek. Di mana doa ayat kata Muhammad ni kasar, Muhammad ni tak boleh masuk dengan orang, Muhammad pecah belah orang, sahabat dia apa jadi tak molek gitu gini. Mananya? Apabila kita masuk. Orang kita ni kalau tak kenal hak tu jadi buku, kalau kenal tak apa. Lalu kodok masuk sehingga masuknya, menerimanya pada ini masa ni di kalangan orang musyrikin, banyak orang masuk Islam belum daripada sebelum masuk banyaknya orang Islam seolah kata nak adu tak boleh sebelum daripada waktu perdamaian. Belum pada waktu perdamaian sikit orang masuk Islam. Sebulan tu 2-3 orang kata ke. Tapi apabila waktu perdamaian 100 orang, 200 orang sebulan masuk Islam. Sehingga sekadar tu ke tu orang awam biasa masuk Islam. Islam ni molek. Hang gaya pergi sendiri.
Sehingga pembesar-pembesar di dalam ini masuk Islam juga. Ya. Masuk Islam juga. Pia hak masuk Islam pada masa ni. Saifullahil Maslul. Pia Saifullahil Maslul, Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid ni masuk juga Islam pada masa ni. Masa Sulhul Hudaibiyah tahun yang ke-6. Pia lagi Amr ibn As. Amr ibn As hak bukanya muka Mesir jadi Islam belaka tu, dia masuk pada masa ni. Pia lagi Uthman ibn Talhah al-Badri. Sahabat hak sedega-sedega. Mereka ini ada muka dah duduk di dalam agama Quraisy nunu. Apabila masuk dalam Islam, dia ke atas lagi. Sebab itulah orang hak Islam tak faham Islam. Kamu apabila fahamnya Islam yang sahih, nampak dah? Mari duduk dengan orang faham Islam yang sahih. Kamu ada muka di dalam agama Islam hak tak sahih tadi itu, agama Islam hak faham tak betul dengan aliran mana tu. Apabila mari duduk dengan orang yang bersependapat ataupun duduk dengan Islam yang sahih ni, dia akan dapat muka lagi. Lagu tu. Kita tak usah bimbang. Kita apabila ada pangkat tinggi, masyarakat pangkat sanjung belaka, apabila kita masuknya agama Islam hak sebenar, dia akan atas supaya tu. Seumpama Husain al-Muayyid. Husain al-Muayyid ni dia orang Imamiyah, orang Sabaiyah pada asal. Syiah lah kata kita. Besar duduk di Qum. Rupa dia pun seolah kata makanah dia tinggi. Tapi apabila dia menerimakan aliran Islam sahih, Islam ahli sunnah wal jamaah sahih ni, ada di atas bantasan salafis salih, dia pada wajah, ada muka, ada pangkat di dalam makanah di sini. Supaya orang Quraisy dulu ada muka di dalam masyarakat. Apabila masuk Islam, umpama Khalid bin Walid, ada muka. Sampai Nabi menggelarkan dia, sampai letakkan dia sebagai penglima dan sebagainya daripada orang-orang yang adanya kekuatan hebat di dalam agama kita. Tak terhingga. Ini nak kita faham kata, kita jangan pilihnya dunia, pilihnya pangkat, pilihnya kebatilan di atas kebenaran, di atas Islam, di atas sunnah Nabi kita Muhammad sebagai Sayyidil Anam. Tak boleh. Faham molek sini. Supaya kata kita ni boleh jadi seumpama mereka-mereka ini. 3 orang ni seolah kata 3,000 orang. Seorang menempati 1,000. Khalid bin Walid seorang ni menempati 1,000 orang. Amr bin As menempati 1,000 orang. 3 orang menempati 3,000 orang. Pembesar-pembesar. Kenapa? Kerana Khalid ni, ya kita tengok Muhammad sendiri. Kita tengok Nabi Muhammad SAW baca Quran sendiri. Kita tengok peperangan sahabat sendiri. Sedangkan dialah orang yang menghalangkan Nabi Muhammad pada peperangan Uhud. Tetapi terbaliknya hati daripada musuh kepada pembantu. Sebab dia ada akal fikiran yang waras. Akal fikiran yang cermelang. Boleh faham kata ini adalah kebenaran. Orang nampak kebenaran. Tetapi dengan sebab pangkat. Dengan sebab nama, kemasyarakatan. Dengan sebab harta benda, pitis sebagainya. Menghalangkan seorang itu daripada hendak menerimakan kebenaran. Nampak tak? Halangkan seorang itu daripada nak menerimakan kebenaran. Haula laisa lahum hujjah. Tidak ada hujjah bagi mereka. Ada sekadar waham saja-saja. Tak ada nas dalil daripada Alkitab dan Sunnah, tak ada. Tapi duk kerah lagi buat apa? Kerana dia tadi itu ada perkara-perkara tadi. Dan banyak lagi hak sebut ni ketua-ketua. Banyak lagi daripada orang yang ada pangkat-pangkat, ada muka dalam masyarakat musyrikun, banyak lagi. Sehingga pada tahun ini juga berlakunya Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan yakni perjanjian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1,400 orang. 1,400 orang berlaku pada bulan Zulqa'dah daripada tahun yang ke-6 ni juga. Sehingga mereka ini sahabat ni mubaya'ah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas hendak jihadkan dengan orang Quraisy. Tak lari mereka itu, janji kata tak saya lari, sehingga mereka itu akan menemui makanah asyahid,
sampai akan mati syahid. Kenapa berlaku bai'atul ridwan? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusnya Uthman ibn Affan kepada kaum Quraisy supaya naknya bincang tentang urusan di antara orang Islam dan orang musyrikin. Tiba-tiba khabar itu jadi tersebar. Kata Uthman itu kena bunuh daripada pihak musyrikin. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggilnya para sahabat 1400 orang, marinya buat bai'atul ridwan. Apa makna ridwan? Keredaan. Sehingga Allah Taala itu puji puak ni, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Allah Taala meredai puak ni. Sehingga datang dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sabit, dengan sanad yang sahih di atas syarat sahih Muslim, Nabi katakan la yadkhulul nar ahadun mimman bay'a tahta asy-syajarah, daripada hadis Jabir ibn Abdullah. Tidak seorang mana-mana pun akan masuk di dalam api neraka daripada mereka yang buat bai'ah ridwan di bawah daripada syajarah. Sebenarnya Uthman tak ada kena bunuh, tapi khabaran itu sampai kepada Nabi itu khabaran pelesu. Sehingga Nabi naik semangat untuk nak ambilnya tindakan balik. Panggil sahabat mari bai'atul ridwan. Sahabat ni bai'ah di atas apa? Di atas nak serangnya orang yang kacanya, bunuhnya Uthman, sehingga kami nak buat perjanjian, tak mau nak lari sehingga mati. Allah, hati siapa mereka? Gi dengan apa ni? Gi dengan asas. Gi dengan kekuatan iman. Bukan gi dengan semangat saja. Gi dengan asas, mana ilmu pengetahuan daripada tarbiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan gi dengan kekuatan iman, bukan sekadar semangat. Semangat tu adalah, tapi bukan ya duk depeh. Kalau guna semangat dulu, reti tak reti punya agama. Kenapa tak? Salah kata aku reti tak reti tak mari ni. Dak semangat. Semangat. Ya tak amu. Apabila gonya gepa sikit bawahnya nak lari lalu. Sahabat ni dak. Ya gi dengan ilmu pengetahuan, ada hadaf. Ada tujuan dia. Reti cara dia, reti hukum hakamnya. Sehingga ia janji dengan Nabi kata, kami tak akan lari sama sekali daripada peperangan ini untuk nak tolaknya hak daripada orang Quraisy bunuhnya Uthman, sehingga kami itu meninggal dunia. Dapat maqam asy-syahid, kami tak akan lari. Ya lagu tu sungguh. Ni nak ayat kata, Nabi kita tak tahu perkara yang gaib. Kalau Nabi tahu perkara yang benda tak berlaku lah benda ni. Cuma walaupun lagu mana pun benda tu telah berlaku, nak tengoknya pendirian sahabat, ia beri sungguh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pembukaan ini juga Allah Taala janji nak beri perbantuan di atas nak bukanya Khaybar. Khaybar ni mana tempat Yahudi yang ada di Madinah. Tahun ni juga salah kata dapat basyarah, boleh buka. Orang di situ tu akan menerima Islam. Dan menzahirnya Rom di atas Furs. Furs ni puak-puak Majus, sembah berhala, sembah api. Rom ni puak-puak Nasara, puak-puak ahli kitab. Lalu balik Islam kita ni apabila suruh pilih di antara ahli kitab dengan wathaniyah, Majus dan sebagainya, kita kena hati duduk balik ahli kitab. Maka Nabi tadi itu dijanji, kata Rom tadi itu akan mengatasi Furs, Farsi, semua api. Maka ini adalah gembira. Banyak kemenangan hak Tuhan janji lepas daripada Tuhan waktu turunnya, inna fatahna laka fatham mubina. Sebab itulah Nabi itu senyum. Apabila buka, makna apabila mughalabah, makna mengatasi Rom di atas Furs, menunjuk kata Islam akan mengatasi semua agama-agama yang lain. Masya Allah. Ini nak kita faham. Ini adalah di antara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang Islam tadi itu dapat sifat berasa gembira, dan orang musyrikun dapat sifat berasa dia tadi itu lemah semangat. Lemah semangat. Ini nak kita faham kata pembukaan Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Sehingga kata setengah daripada ulama, yakni inilah maksud 2 tahun lagi nak berlaku pembukaan Fathil Makkah. Masya Allah. Fathil Makkah berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah.
maka ayat ni sebagai basyarah, berita gembira bagi muslimin dan bagi Nabi khususnya alaihi salatu wassalam, yakni nak bukanya Makkahul Mukarramah dengan tak tumpah darah walaupun setitik. Subhanallah. Semua tadi itu masuk dalam ayat inna fatahna laka fatham mubina. Ayat yang kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Insya-Allah kita tengok satu ayat lagi. Ayat ni liyaghfira, lam di situ maknanya kai, supaya. Bahasa kita panggil Imam Tha'labi, dia kata maknanya kai yaghfira Allahu lak, supaya Allah Ta'ala itu ampunkan bagi engkau ya Rasulullah. Hakikat maknanya iaitu Allah Ta'ala itu menghimpunkan bagi engkau, iaitu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan pengampunan serta pembukaan. Tuhan wi pembukaan dan wi pengampunan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali selalu. Dan menyempurnakan di atas engkau akan beberapa nikmat. Ni'mati wa yutimma ni'matahu, nikmat Allah Subhanahu wa taala menyempurna di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Asal yaghfiratu, asalnya liyaghfiranna. Tapi apabila hazahkan nun, kita takhfifkan lam, baca liyaghfira. Sebagaimana Imam Abu Hatim Sijistani An-Nahwi, dia kata lagu itulah. Asal jumlah, asal pentafsiran liyaghfiranna lak, liyaghfiranna Allahu lak. Sakut tu. Tapi apabila dijatuhkan nun, seolah kata gugurkan nun, kita takhfifkan. Takhfif, mana kata kita baca tak sa'du lah. Liyaghfira. Liyaghfira. Itu tak? Ini nak kita faham. Ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Barang yang di antara, barang pendahului daripada kesilapan sebelum daripada zaman masa kebangkitan engkau ya Rasulullah jadinya Nabi, dan selepas daripada Allah Subhanahu wa taala membangkitkan engkau jadinya Nabi. Itu makna kata liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Nawi kita faham. Jadi setengah daripada orang tanya, apakah kesilapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah Taala kata berdosa di sini ni? Katanya ahli tafsir, iaitu as-saghair, daripada benda-benda yang kecil, daripada dosa-dosa kecil. Dia tu maksum daripada dosa besar, belum daripada kebangkitan dia jadi Nabi dan jadi Rasul. Dan ada dalam tafsir, dia kata, ada dalam tafsir Al-Mu'tabarin, dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum daripada syariat kita tu diwahyukan kepada dia dengan cara sempurna. Dia mengibadatkan belum daripada dia jadi Nabi tadi itu dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada masalah nikah kahwin dan masalah talak, masalah amal ibadat, masalah muamalat dan lain-lain lagi daripada masalah-masalah yang sakut paut dengan amalan-amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kerja. Sehingga mana? Sehingga dia itu mengkahwinkan diri dia dengan Khadijah, sedangkan masa tu Khadijah musyrikah. Tak jadi orang beriman lagi. Itu adalah kesilapan. Yang ulama kata hak tu maksud kata min dzambika, daripada kesilapan. Itu kesilapan. Walaupun bukan qasak. Tapi ini panggil kesilapan sebagaimana katanya ahli-ahli tafsir. Dan dimakan itu juga dia Nabi lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkahwinkan anak dia Ruqayyah dengan Utbah ibni Abi Lahab. Utbah anak Abi Lahab tadi itu dia musyrik. Nabi itu ambil buat jadi menantu. Ini apa ni? Zam. Tu. Dan juga Nabi berkahwinkan anak dia Zainab daripada Abi As ibni Rabi'. Abi As ibni Rabi' ni masa tu dia adalah musyrik. Ini adalah kesilapan gelincir sebelum daripada bangkitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi. Dan sesungguhnya telah ampunkan dosa tadi itu oleh Allah Subhanahu wa taala baginya.
Sebab dia buat tadi itu bukan di atas jalan ni qasad. Bahkan dia tadi itu buat semata-mata adalah dia sifat basyariyah, sifat kemanusiaan. Dan telah sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah ibn Syu'bah, katakan sabata wa qad thabata 'anni nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya telah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla hatta tawarramat qadamahu. Nabi semaya sehingga pecah tumit. Salah lamanya berdiri. Tanyanya ahadus salihin, suila ahadus salihin. Orang yang semaya lama, seolah kata satu rakaat tu 5 juzuk, 10 juzuk. Terkadang satu rakaat tadi itu 30 juzuk. Ada kau buat kerja lagu tu? Ada. Dibilangkan oleh Imam Nawawi dan lain-lain lagi. Ramai di kalangan sahabat pun ada. Nah, tabi'in pun ada, atba' pun ada, atba'i tabi'in pun ada, dan orang-orang soleh pun ada. Sehingga orang tanya, kata, berdiri panjang begitu lalu tadi itu tak lenguh-lenguh ke lagu mana? Lalu dia jawab kata, kami berdiri tadi kalaulah kami iktimad, bergantung di atas diri kami, jangan kata nak baca sebuah Quran, sepipi Quran tu pun rasa nak bergaru, rasa kata tak boleh nak duduk dah. Tapi kami berdiri dengan quwwatan wa haul, quwwatan min Allah, kekuatan daripada Allah. Makna kata dia berdiri itu, dia ambil kekuatan daripada Allah Ta'ala, dia boleh diri. Sebab tu dia tak kena-kena. Bukan diri dengan sebab kekuatan kita, kekuatan yang Tuhan beri. Allah. Apabila jadi gitu, situlah orang tanya, tunduk. Memang, apabila Tuhan beri, memang. Jadi kata salah, kata tak ada jadi pelik ke apa. Sehingga pecah tumik Nabi, faqila lahu, maka orang tanya Nabi. Aisyah tak tanya, ataf'al hadha ya Rasulullah, membuat apa lagu ni ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan diampunkan oleh Allah Ta'ala, ampun oleh Allah Ta'ala bagi engkau ya Rasulullah apa hak kesilapanmu dulu daripada mu jadi nabi, lepas pada mu jadi nabi. Faqala an-nabiy alaihi salatu wassalam, afala akuna 'abdan syakura. Takkah aku ni berasa Tuhan beri banyak pada aku ni, tak aku tak boleh nak terima kasih pada Tuhan. Rupa terima kasih pada Tuhan, makna kata kuat lagi amal al-ibadah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin. Dan telah sebutnya oleh Imam Ad-Dumyati di dalam tafsirnya daripada Abdullah bin Abbas, dia kata sesungguhnya, sikit dah insya-Allah, sesungguhnya sebab nak turunnya ayat ni iaitu tak kala turunnya ayat daripada surah Al-Ahqaf ayat 9. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Kami tak mengetahui apa yang dibuatkan bagi kami dan apa yang buat bagi kamu, wahai manusia. Salah kata Tuhan nak buat lagu mana kepada aku, Tuhan nak buat lagu mana denganmu? Aku sendiri pun tak boleh nak ayat. Tuhan buat turunkan ayat ni ke? Lalu apabila musyrikun dan orang Yahudi dengar akan ayat sana, dia dengar juga, tapi dia dengar pasal bukan nak berimeh, dengar pasal nak cenggah. Supaya dengan orang yang tak faham Islam ajalah. Apabila dengar ayat Quran, dia nak cenggah ayat Quran. Tak bukan gini. Ya orang Islam juga tapi tak faham Islam. Terkadang kan subah ada atas kepala tapi kuih ayat Quran, kuih hadis Nabi dengan pendirian dia dengan kuat-kuat. Masya-Allah. Nauzubillah. Nasallahu taala as-salamah wal afiyah. Lalu dia kata, ini seorang lelaki ni, dia kata, maksud Nabi lah, tak tahu apa nak berlaku dengan diri dia dan dengan sahabat dia. Bagaimana kita nak pergi turut dia, nak masuk dalam agama dia? Ia apa tak tahu kata diri dia nak pergi ke mana? Dia nak bawa kita lagu mana? Dia kata kepada Nabi. Subhanallah. Orang kata ni dia Abdullah bin Ubay bin Salul al-Ansari, orang Madinah, ketua Ra'sul Munafiqin. Atadkhulu fi dini rajulin wa huwa la yadri ma yuf'alu bihi. Kita nak terima ke agama seorang lelaki yang dia sendiri pun tak tahu nak pergi ke mana. Apabila dengar daripada perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul akan itu perkataan terhadap Nabi, maka orang Islam jadi serabut, jadi rusing, jadi habis semangat. Sebagai rusing yang berdahsyat. Habis semangat. Ya, orang kita nak habis semangat ni dengan sebab dengar cakap yang memunuhkan semangat kita.
Allah. Sungguh. Orang apabila tak ada semangat ni, pergi sekali mana-mana apa, ya jadi nak habis semangat mata. Tak ada nak buat kerja lagi, halah dah. Tak ada nak turun pandai lagi, halah dah. Awak apa? Kalau kita nego nak jaya ke tak tahu. Kalau kita nak pergi ngaji, tok guru mari ke tak tahu. Ada tu orang pasal tu panggil salbiyat. Orang pasal ni, duduklah tanah mana-mana. Kalau dia tak ubah, tak akan berjaya. Siapa kaya turun kubur? Siapa kaya turun kubur? Kalau dia tak baiki diri dia. Ya bukan bahaya orang lain, bahaya diri. Tapi bahaya kita dengan sebab kita lagi pakai pendapat dia, sehingga habis semangatnya kita. Ini panggil salbiyat. Kita tanglop, orang panggil. Nampak tu tak? Itu dia. Mari hujan. Nak pergi boleh ke tak ni hujan ni? Ya tak nak laweh, tak laweh. Tak tahan orang pasal ni. Tak ada pendirian, tak tetap dan sebagainya. Cukup sifat-sifat yang mazmum. Sehingga apa boleh jadi gitu? Kerana tarbiyah salah. Tarbiyah kita nak jadi ibu bapa orang, jangan tarbiyah anak kita habis semangat. Anak kita buat apa kita puji dia, kita wis semangat pada dia. Jangan kita buat jebek kepada dia, jebek payah tak. Jangan kita buat sena-sena dengan dia, jangan buat ujar malu. Tak boleh. Terkadang anak kita buat apa lagu ni, habis semangat budak. Dia panggil nak ada anak tapi tak pandai tarbiyah. Sekadar pandai jadi sebab nak ada, tapi nak tarbiyah jadi orang boleh tupai, tak boleh. Ini adalah benda yang kita kena beki. Maka Allah Ta'ala buat turun, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala buat turunkan ayat ni, maka katanya orang Islam, hani allaka ya Rasulullah, amuh eloknya bagi mung ni, mung dapatnya pangkat ni. Allah Ta'ala ampunkan dosa mung, ampun dosa dahulu mung kamadia mung, fa kaifa amruna, bagaimana urusan kami ya Rasulullah? Allah Ta'ala kata, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar, supaya Allah Ta'ala masukkan orang-orang Islam, lelaki perempuan, dalam syurga-syurga yang berlari daripada bawahnya, iaitu sungai-sungai. Masya Allah. Apabila dengar ayat ni, naik semula sahabat. Naik semula semangat sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tu tak? Tu dia. Ni kita nak kita faham. Cara-caranya kita sebagai orang Islam tadi itu kena fahamnya isi kandungan Al-Quran daripada apa pentafsiran di sini. Maka situlah kita akan masuk wa yutimma ni'matahu 'alaika. Lagu mana wa yutimma ni'matahu, kita mensudahkan sini, menyempurnakan nikmat di atas engkau. Di atas engkau nikmat Allah Taala dengan apa? Bin nas. Di atas dengan kemenangan di atas terus-terusnya. Di atas apa? Di atas terus-terusnya. Ni. Majlis ni kita doayak Quran. Doayak isi kandungan ayat Tuhan. Dan tarbiyahkan daripada pahaman Al-Quran. Kita kalau tak faham, tak usah dengar. Kalau kita tak faham, tak usah dengar. Sebab apa? Ya akal kita tak pandai. Kita akal sekadar duk mengaji batal karah, duk situ pandai. Nampak? Mengaji batal karah, biasanya kata seje-seje buruk, duk situ. Tak usah duk mengaji lah. Quran ni ya tak pandai dengan kita. Kita nak mengajar ni orang hak pandai. Orang hak cukup. Orang hak adanya otak cermelang. Ada pendirian yang tetap. Okey, boleh mengaji Quran. Kalau tidak, biasanya itulah. Pergi tepat lah. Mana duduk tepat dia tu. Duduk tepat dia. Tak usah duduk kacau sini. Ya bukan tepat. Faham tu tak? Tu. Dan dengan irsyad kepada syariat-syariat Islam yang tetap. Awal sekali, iaitu pembukaan yang tersebut di dalam ayat dan tunjuk ke hak dalam syariat Islam kita dan sebagainya. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan Allah Taala menghidayahkan akan dikau tadi itu kepada jalanan yang lurus. Allah. Jalanan hak mana? Jalan yang dijalankan oleh rasul-rasul hak dulu, nabi-nabi hak dulu, dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di atas bantasan, nabi kita duduk atas tu. Nabi kita pun duduk di atas tu. Itulah sedikit daripada pentafsiran surah suratul Fath. Boleh dua keratan daripada ayat. InsyaAllah kita akan masuk wa yansurakallahu nasran aziza. Macam mana pula? Biiznillahi ta'ala pada hisah yang lagi akan datang lah. Maka pada
petang ini, insya-Allah lah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menerimakan akan kebaikan kita, menerimakan akan amalan kebaikan kita daripada puasa dan as-salah dan kebaikan yang lain lagi. Mudah-mudahan perkara itu jadinya bekalan kita pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.